Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kelas Pendidikan Islam tingkatan 1 bersama Ustazah Madiha. Okay, insya-Allah hari ini kita akan mempelajari tajuk yang pertama dalam bidang hadis, iaitu hadis sumber hukum. Anak-anak boleh merujuk buku teks pada muka surat 50. Okay, dalam tajuk ini kita akan mempelajari maksud hadis, supaya pada akhirnya kita dapat menyatakan maksud hadis, dapat menyenaraikan 4 sumber hukum Islam, dapat menyatakan contoh kitab hadis, dapat membezakan di antara sanad dan matan, dapat menjelaskan peranan hadis, dan dapat membezakan di antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita akan cuba memahami dulu apakah yang dimaksudkan dengan hadis. Kita biasa mendengar perkataan hadis kan? Jadi, kita tengok dulu dari segi bahasa. Hadis ni bermaksud kata-kata ataupun baharu. Dari segi istilah, hadis ni merujuk kepada sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, sama ada berbentuk percakapan, maksudnya percakapan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan ataupun persetujuan yang ditunjukkan oleh Nabi, dan juga sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita lihat dalam Islam terdapat 4 sumber hukum. Yang pertama ialah Al-Quran. Ini sumber utama. Yang kedua ialah hadis yang kita akan mempelajari pada hari ini. Yang ketiga ialah ijma' para ulama, dan yang keempat adalah qiyas. Nanti kita akan bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas ini. Antara contoh-contoh kitab hadis, yang paling utama ialah Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang seterusnya Sunan Abi Daud, Jami' At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah dan juga Musnad Ahmad. Seterusnya kita akan meneliti komponen yang terdapat dalam hadis. Hadis ini terdiri daripada sanad dan juga matan. Kita akan fahami apa itu sanad dan apa itu matan hadis. Sanad ni daripada bahasa Arab, bila diterjemahkan bermaksud sandaran. Dari segi istilah, sanad ni merujuk kepada rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Apa yang dimaksud dengan perawi? Perawi ini ialah orang yang mendengar dan menyampaikan hadis daripada Rasulullah SAW. Maksudnya perawi ini dia mendengar sendiri daripada Rasulullah dan kemudian disampaikan pula matan hadis itu kepada orang lain. Apa yang dimaksudkan dengan matan? Matan dari segi bahasa ialah sesuatu yang jelas. Dari segi istilah ialah teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Selalu kita lihat dalam hadis ada disebutkan nama-nama perawi dulu, dan kemudian barulah diikuti dengan isi kandungan hadis. Yang disebutkan dengan nama-nama perawi yang ada tu, itu yang dipanggil sebagai sanad. Selalu dalam hadis kita akan dengar an Abi Hurairah, an Ibnu Umar, an Umar bin Al-Khattab, an Aisyah. Tu semua ada nama-nama orang tu adalah sanad, orang yang mendengar sendiri hadis dan sampaikan kepada orang lain. Tu kita panggil perawi. Perawi ni dipanggil sanad hadis. Okey. Dan apa yang dimaksudkan dengan matan hadis? Matan hadis ni ialah isi kandungan hadis tu. Maksudnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu dipanggil sebagai matan hadis. Contohnya dalam ni, apa yang Rasulullah katakan, sabda Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang bermaksud mukmin yang sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ini adalah matan hadis, iaitu isi kandungan
hadis. Ya, jadi bezakan antara sanad dan matan. Hadis mesti mengandungi sanad, iaitu perawi-perawi yang mendengar sendiri hadis, dan kemudian diikuti dengan matan, iaitu isi kandungan hadis. Okey, insyaAllah kalau di sekolah kita boleh melakukan aktiviti ini secara bersama-sama. Peranan hadis sebagai sumber hukum. Seperti mana kita tahu, hadis ini adalah sumber kedua selepas Al-Quran. Yang pertama sekali, bila kita nak tentukan hukum, kita akan rujuk kepada kitab Al-Quran. Ya, dan kemudian barulah hadis sebagai sumber yang kedua. Jadi kita tengok kat sini, apa peranan hadis ini sebagai sumber hukum. Yang pertama, hadis ini peranannya untuk menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Ya. Contohnya kita boleh lihat tentang hukum kewajipan berpuasa. Dalam Al-Quran ada disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ya, auzubillahi minasyaitanirrajim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, bermaksud siapa antara kamu melihat anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ya, dan di dalam hadis juga ada disebutkan hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW bersabda bahawa berpuasalah kamu kerana melihat, yakni anak bulan Ramadan, dan berbukalah, yakni berhari rayalah kamu kerana melihat, yakni anak bulan Syawal. Ya, walaupun dah disebutkan dalam Quran puasa itu wajib, dikuatkan lagi hukum wajib ini melalui hadis daripada Rasulullah SAW. Okey. Seterusnya kita tengok peranan hadis yang kedua. Ya, hadis ni memperincikan atau memperbincangkan lagi isi kandungan Al-Quran seperti cara melaksanakan solat. Dalam Quran ada disebutkan tentang suruhan menunaikan solat ni. Banyak dalam Al-Quran, antaranya dalam ayat 43 surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa aqimus solah, dan dirikanlah solat. Kita tahu solat ni wajib, tapi bagaimana cara nak melaksanakan solat ni? Jadi diperbincangkan lagi, diperincikan lagi dalam hadis Rasulullah SAW yang mana diriwayatkan daripada Malik berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda. Apa yang Rasulullah kata? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Jadi dalam Al-Quran dah tahu dah solat itu wajib didirikan. Jadi bagaimana? Rujuk kepada hadis. Hadis ni hadis perbuatan Nabi. Bagaimana cara solat ialah dengan cara bagaimana Nabi melakukan solat. Peranan hadis yang seterusnya ialah menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran, seperti pengharaman emas dan sutera bagi lelaki. Kalau kita mengkaji tentang Al-Quran, kita akan lihat tiada, Al-Quran ni tak ada menyebut tentang haramnya emas dan sutera ni untuk dipakai oleh lelaki. Tapi bagaimana kita tahu sutera dan emas ni haram bagi lelaki? Ialah daripada hadis Rasulullah SAW. Hadis ni daripada Bara' bin Azib, berkata bahawa Rasulullah memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami daripada 7 perkara. Baginda melarang kami daripada memakai emas dan sutera. Hadis riwayat Bukhari. Daripada hadis ni kita tahu emas dan sutera ni haram, walaupun tiada disebutkan dalam Al-Quran. Jadi inilah 3 peranan hadis yang kita katakan sebagai sumber hukum yang kedua. Seterusnya kita masuk kepada topik yang seterusnya, pengelasan hadis. Hadis ini dikelaskan kepada 4, iaitu aspek yang penting. Yang pertama, hadis percakapan. Yang kedua, hadis perbuatan. Yang ketiga, hadis pengakuan dan persetujuan, dan juga hadis sifat. Kita akan lihat satu-satu dulu. Yang pertama, percakapan. Apa yang dimaksudkan dengan percakapan ini ialah sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah. Jadi apa yang Nabi cakap, itu dipanggil hadis percakapan, qaul Nabi.
Apa yang dimaksudkan dengan hadis perbuatan adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi lakukan, itu dipanggil hadis perbuatan. Kita tengok contoh percakapan Nabi, ya, antaranya hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wal haya'u syu'batun minal iman. Yang bermaksud Abu Hurairah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu satu cabang daripada iman. Yang maksud Nabi sendiri cakap. Sebab tu kita katakan hadis ni adalah hadis percakapan. Okey, contoh hadis perbuatan. Yes, Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastanji bil ma'. Ya, Anas bin Malik berkata bahawa Rasulullah SAW beristinja dengan air. Ya, Nabi tak cakap Nabi beristinja dengan air, tapi Anas bin Malik berkata Rasulullah melakukan perbuatan istinja tu dengan air. Sebab tu dipanggil hadis perbuatan. Okey, yang ketiga, pengelasan hadis ialah hadis pengakuan ataupun persetujuan, takrir ni. Okey, dan juga yang keempat, sifat. Okay, apa yang dimaksudkan pengakuan dan persetujuan Nabi ni ialah diamnya Nabi SAW terhadap suatu perbuatan atau percakapan sahabat tanpa melarangnya. Ya, maksudnya bila sahabat bercakap atau melakukan sesuatu, Nabi hanya diam. Ya, Nabi tak larang. Ya, itu dipanggil sebagai hadis pengakuan. Jadi maksudnya benda itu boleh dilakukan. Ya, antara contohnya ialah hadis daripada kita tengok dulu sifat. Sifat ni ialah perkabaran tentang sifat kejadian dan sifat kepribadian Rasulullah SAW. Ya, maksudnya orang lain, para sahabat mengkhabarkan bagaimana sifat Rasulullah SAW ini. Kita lihat dulu contoh pengakuan. Ya, contoh hadis pengakuan ni antaranya ialah daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bermain anak patung bersama rakanku. Rasulullah SAW masuk ke rumah rakanku bersembunyi. Lalu Rasulullah mengeluarkan mereka untuk bermain denganku. Ya, jadi kat sini, ya, Nabi tidak melarang perbuatan Sayyidatina Aisyah bermain anak patung bersama kawan-kawannya. Ya, jadi maksudnya Nabi diam, ya, dan membenarkan Sayyidatina Aisyah bermain anak patung. Itu maksudnya persetujuan pengakuan Nabi terhadap perbuatan seseorang sahabat, ya, ataupun orang lain yang berada pada waktu itu. Okey, contoh hadis sifat Rasulullah, ya, daripada Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahawa Rasulullah SAW ini lebih pemalu daripada gadis sunti di biliknya. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ya, hadis ini menunjukkan bahawa Abu Sa'id Al-Khudri itu yang menggambarkan, yang mengkhabarkan bagaimana sifat Rasulullah SAW yang pemalu. Ya, bukan Nabi cakap, ya, bukan Nabi buat, tapi adalah pengkhabaran daripada para sahabat bagaimana sifat Rasulullah SAW. Okey. Seterusnya, kita akan lihat pula perbandingan di antara Al-Quran, hadis Qudsi dan juga hadis Nabawi. Ya, kita dah pernah mempelajari tentang apa di Al-Quran. Ya, cuma hadis ni, hari ni kita akan lihat, ya, apa beza hadis Qudsi dan juga hadis Nabawi. Okey, kita lihat satu-satu apa perbezaan antara Al-Quran, ya, hadis Qudsi dan juga hadis Nabawi. Okay, Al-Quran ni dari segi maksud, ya, makna dan lafaz daripada Allah. Ya, maksudnya lafaz itu daripada Allah, makna tu pun daripada Allah. Okay, hadis Qudsi, ni dua-dua berbeza. Makna daripada Allah dan lafaz daripada Rasulullah SAW. Yang bermaksud Allah memberikan maksud sesuatu perkara dan Rasulullah melafazkan dengan kata-kata Rasulullah sendiri. Okay. Hadis Nabawi, kedua-duanya datang daripada Rasulullah SAW. Makna daripada Rasulullah dan lafaz tu sendiri daripada Rasulullah SAW. Ya, beza, ya, hadis Qudsi dan Nabawi. Hadis Qudsi ni, ya, makna daripada Allah dan Rasulullah mengatakan semula. Ya, berbeza dengan lafaz Rasulullah. Jadi bezakan antara Al-Quran, hadis Qudsi dan hadis Nabawi ini. Okay, kita lihat daripada segi ganjaran pahala. Ya, Al-Quran ni kita akan dapat pahala bagi setiap huruf yang kita baca. Ya, tapi hadis, kedua-dua hadis ni, hadis Qudsi dan hadis Nabawi, kita dapat pahala bukan kerana kita membaca, tapi kerana mempelajari dan beramal dengannya. Ini perbezaannya. Quran kita sebut satu huruf dapat pahala. Ya, hadis kita dapat pahala atas sebab kita belajar.
Okey, martabat Al-Quran. Al-Quran ni sahih tanpa keraguan, ya. Al-Quran tak ada kategori sahih, dhaif, ya. Ya, Al-Quran memang sahih kerana tiada keraguan dan syak padanya. Ya, kalau hadis, ya, hadis qudsi, hadis nabawi ni, ya, ada yang sahih, ya, ada hadis hasan, ada hadis dhaif dan juga maudhu', iaitu yang direka-reka sahaja yang sebenarnya tak dilafazkan oleh Rasulullah. Ya, ada kategori-kategori hadis, ya, bergantung kepada keadaan perawi hadis dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Okey. Dari segi keperluan berwuduk, okey, Al-Quran ni kita wajib wuduk apabila kita nak pegang atau nak membawanya. Ya, tapi kalau hadis, kedua-dua hadis ni kita tak wajib nak berwuduk, ya, bila pegang ataupun membawa kitab hadis tersebut. Ya, hanya Al-Quran saja wajib berwuduk bila pegang ataupun membawa. Okey. Contohnya, ya, contoh Al-Quran ni banyak, ya. Semua ayat-ayat Quran tu ada contoh kepada Al-Quran. Kita ambil satu kat sini dalam surah Al-Maidah ayat 35. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Yang bermaksud orang lelaki atau perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Okey, kita lihat kat sini contoh yang berbeza hadis qudsi dan hadis nabawi, ya. Okey, hadis qudsi contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li. Riwayat Bukhari, terjemahan, setiap amalan Bani Adam itu baginya kecuali puasa, kerana puasa itu untukku. Jadi kat sini nampak perbezaannya. Hadis qudsi ni, ya, Abu Hurairah kata Rasulullah bersabda. Dalam sabda Rasulullah tu Rasulullah sebut, ya, Allah berfirman. Ya, jadi Rasulullah melafazkan semula makna yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, berbeza dengan hadis nabawi. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innad dina yusr. Ya, riwayat Al-Bukhari yang bermaksud sesungguhnya agama itu mudah. Ya, perbezaannya hadis nabawi Rasulullah sendiri cakap, ya, Rasulullah bersabda. Hadis qudsi Rasulullah kata Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Okey. Diharap kita dapat mempelajari perbezaan Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan hadis, dan semoga kita dapat memanfaatkan dalam kehidupan kita seharian. Ya, insya-Allah kita akan bertemu lagi di dalam tajuk yang seterusnya dalam bidang hadis. Ila liqa, ma'assalamah.